Terima kasih kerana anda terus bersama Sudut Pandang pada malam ini. Kita masih membicarakan tentang bagaimana membudayakan inovasi dan kreativiti. Dan kita masih bersama dengan Datuk Ghazi Sheikh Ramli, iaitu pengasas dan Presiden Persatuan Kreativiti dan Inovasi Malaysia. Jadi Datuk telah kita sentuh tadi sebelum kita berhenti rehat, yang bagaimana syarikat-syarikat yang mencapai tahap tertinggi dalam inovasi dalam dunia seperti Apple, Microsoft, Google dan sebagainya. Adakah mereka ini telah selama-lamanya akan berada di kedudukan demikian, ataupun satu hari nanti ada satu company lain seperti Tata misalnya, dengan kelahiran Tata Nano, iaitu kereta yang mempunyai kupaian yang kecil, iaitu dengan jualan yang kecil, harga yang kecil, sebenarnya harga yang minimum untuk dibeli oleh rakyat di India dan juga akan dipasarkan di seluruh dunia. Mereka telah berada dalam ranking tertinggi dalam syarikat-syarikat inovasi ini. Jadi bagaimana Datuk melihat, adakah ini satu peralihan yang cukup menarik? Peralihan yang cukup menarik, tapi memberi message anybody can be the champion. Dalam tidak dunia, mustahil, tidak mustahil orang lain boleh replace kita. Oleh kerana itulah kita kena keep on running and changing. Tak boleh berdiri di satu tempat. Contoh Saudara Nazri tadi mempunyai Tata. Dalam 3 tahun lepas, Tata tidak termasuk dalam senarai 20. Tak termasuk langsung. Sekali ini 2008 dah masuk terus ke nombor 6. Alhamdulillah. Nombor 6 dalam Asia, top 10. Sebab macam kata keretanya murah, $2,500 US dollar. Dan prinsip yang dipakai secara inovasi ialah no frills car. Sama dengan Air Asia pada budget saya. Car lah. Budget car lah. Real budget car. 2,500 semua US. Boleh beli. Dan ada pula dia buat inovasi lagi supaya sebahagian daripada barang-barang itu boleh dipasang oleh entrepreneur, oleh usahawan asing, SMI dan sebagainya. Jadi pada saya ini satu, dan juga mesra alam betul ya, mesra alam at the same time. Jadi ini patut kita mengambil iktibar daripada usaha ini, bahawa rakan-rakan kita dalam Asia pun, India, China, Vietnam, Taiwan, semua boleh mempunyai daya pemikiran yang kuat. Jadi kita kalau tidak nak ketinggalan, kita mesti berusaha dengan lebih kuat. Itulah saya kata environment sekarang amat baik. Kerajaan dah umumkan akan kita mulakan ekonomi yang berteraskan inovasi, tapi kita mesti rebut peluang ini dengan cepat. Sebab time tidak menunggu kita. Perubahan berlaku cepat. Customers, pelanggan sekarang ini lebih demanding, lebih mengharapkan satu kota yang lebih puas, yang lebih senang, yang lebih meyakinkan. Jadi itu dia. Jadi Datuk juga telah menulis sebuah buku Purple Beach, satu buku yang bagaimana kita nak mempercepatkan untuk melahirkan idea-idea kreatif dan inovasi ini. Bagaimana Datuk mendapat ilham untuk menulis buku ini, dan apa yang kita boleh dapat daripada buku ini jika kita membacanya? Ilham ada 2 sos yang utama sebenarnya. Saya memulakan satu pusat ilmu Isaqiah secara persendirian di kampung saya sendiri. Dan mulanya saya mengumpul barang-barang lama mengikut hobi saya. Saya ada collection sebanyak lebih 300 item, consumer electronic item, audio, video, multimedia and communications. Termasuk barang-barang kampung yang saya kumpul. Berdasarkan lawatan-lawatan oleh anak-anak budak sekolah, universiti dan orang-orang ramai, saya melihat mereka tidak tahu langsung mengenai teknologi. Ini memberi ilham pada saya untuk membuat research. Research inilah akhirnya saya katakan, kalau anak-anak kita sekarang tidak begitu berfikir, kurang untuk memulakan daya pemikiran secara kreatif supaya melahirkan inovasi yang berlainan, eloklah kita adakan satu guide yang sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Itulah timbul ilham akhirnya. Alhamdulillah saya dapat mengeluarkan buku yang seperti ini. Apa yang mendorong Datuk untuk memberi menyumbangkan idea dan berkongsi pengalaman dan juga berkongsi dengan anak-anak muda, orang di luar sana? Yang mendorongkan saya ialah kerana terdapat jurang dan keperluan yang amat mendesak, tapi masyarakat tidak begitu terangsang, tidak begitu berasa yakin. Kita selalu salah anggap dan salah faham, underestimate. Umpamanya salah faham, myth juga. Umpamanya kita sebut perkataan kreatif. Kalau kita bercakap, orang kata, Datuk, you sekarang Presiden Kreativiti dan Inovasi. Mengikut kotak pemikiran mereka, yang kreatif ni ialah orang-orang artis,
orang seni, orang teater, orang movie, orang television seperti Sultan Nazri. Tapi sebenarnya bidang kreatif adalah lebih luas daripada rahim ke liang lahat. Semua daripada itu adalah mengendakkan kreativiti. Kalau dia boleh sedar ini, barulah kita kata ada potensi setiap orang. Ada potensi lebih besar. Umpamanya kita tidak cakap tentang produk saja, juga perkhidmatan. Kalau dalam Inggerisnya product process, services system, perkhidmatan dan juga sistem, ataupun method model. Method ni kaedah, model ni business model. Business model oleh AirAsia umpamanya berlainan dengan MAS. Business model Proton lain dengan Ford McDonald buat business model yang lain. So beginilah yang kita patut fikir, even semua lapisan masyarakat, syarikat besar, syarikat pertengahan dan syarikat usahawan ni pun kena fikir. Kalau tidak, semua orang jual nasi lemak sama aja, tak ada perbezaan. Kreativiti dan inovasi memberi cabaran kepada kita untuk senantiasa memikir yang baru, yang berlainan, supaya kita berlain daripada itu saya nak dengar tu, apa yang kita perlu ada kelainan, apa yang perlu ada perbezaan dengan apa yang di luar sana. Datuk cuba jelaskan apa formula M3 Iqra. Apa formula yang Datuk gunakan dan apa yang boleh diadaptasi oleh syarikat-syarikat dan juga organisasi dan orang persorangan di luar sana untuk berdaya, untuk memiliki daya inovasi dan kreatif ni. Perkataan M3 3M sebenarnya. M yang pertama ialah mind reset. Saya sebut, orang selalu sebut mindset. Mindset ialah satu keadaan, semua orang cakap. Satu keadaan di mana pemikiran kita terletak pada satu cara oleh kerana pendedahan kita pada masa awal, environment kita dan sebagainya. Saya kata kita kena reset mind. Saya guna perkataan reset sebab kita biasa pakai komputer, bila ada hang kena reset. Start baru, pakai phone, bila ada hang start baru lain. Tengok TV Astro hang, kena off dulu baru balik. Kita pun seolah-olah kaedah tu, otak kena macam tu juga, tapi ada kaedahnya. Nanti off terus habis juga. Off terus habis juga. Bukan? Jadi kena ada kaedah. Kemudian kita kena ada juga inovasi untuk membuat sesuatu dengan passionate. Dia kena, benda ni kena datang dari hati. Kita punya emosi, kita punya dalam hati, kita committed betul, kita minat, kesabaran. So ini semua. Cuba Datuk ringkaskan sikit lah. Tak ada masa banyak. Boleh. Saya kata kita, kalau perkataan yang senang kita boleh ingat, kata kita mesti ada daya observe. Kita kena boleh selalu perhati benda. Kemudian kita perhati, kita cuba hubung kaitkan benda itu jadi sebagai satu amalan harian, dan kita barulah kita dapat jumpa sesuatu. So kalau nak ingat ni ialah observe, connect, discover. Kemudian you learn daripada yang discover tu. Kita belajar. Itu yang belajar lifelong learning semuanya. Akhirnya barulah kita boleh innovate. Ini